Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, lakal hamdu wa lakal syukru ya rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala diberi peluang kepada kita pada pagi ini untuk menyambung lagi ayat-ayat suruhan dalam Al-Quranul Karim. Kita telah bincang pada minggu yang lepas berkenaan dengan ayat yang ketiga daripada surah An-Nisa. Jadi kita bincang ayat yang ketiga, satu ayat baru kita bincang. Ada dua lagi, iaitu ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-8 dan juga ke-9. Saya ambil ikut urutan dia. Kalau dalam kitab ni dia buat ayat nombor 9 dulu, tapi kita bincang pada baru ni muka surat yang ke-9, An-Nisa ayat yang ketiga. Sekarang ni kita nak bincang An-Nisa ayat yang ke-8. Belum daripada kita pergi ayat yang ke-9. Pada minggu yang lepas saya telah sebut bab berkenaan dengan memelihara ataupun perintah berlaku adil terhadap anak yatim. Dan bagaimana kita sebut pada minggu yang lepas, kalaulah anak yatim itu mak dia seorang janda, lalu kita boleh untuk mengahwini mak dia itu untuk semata-mata menjaga anak yatim jikalau kita mampu. Kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok ayat yang ketiga tu yang kita sebut, fankihu ma tabalakum min nisa, nikahilah perempuan yang kamu suka pada dia, masna wa sulasa wa ruba', 2, 3 ataupun 4. Tapi ayat yang belakang, fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Fa in khiftum, tapi Allah Ta'ala sebut jikalau kamu ini khiftum. Khauf ni asal makna takut. Saya bukan makna kalau mu takut ke bini nikah seorang sudah lah. Bukan makna begitu. Nah, khiftum di sini maknanya kalau kamu takut tidak berlaku adil. Tidak berlaku adil. Kalau kamu takut tidak berlaku adil, maka nikah seorang. Dan kalau boleh adil, fa in khiftum, kalau kamu bimbang tidak akan berlaku adil. Cuma berlaku adil ni, adil daripada sudut beberapa benda yang saya tak ulah lagi, iaitu yang pertama, adil daripada sudut jadual bermalam ataupun giliran isteri. Yang keduanya, adil daripada segi beri nafkah, pakaian dan minuman. Yang ketiganya daripada sudut tempat tinggal. Adil di sini tidak dituntut soal kecenderungan hati dan kasih sayang. Perasaan tak boleh nak adil. Kalaulah tak adil perasaan ni, maka tidak adil juga Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Yang ayah dia, Nabi Yaqub ni, dia sayang Nabi Yusuf tu lebih. Maka perasaan tidak menuntut kepada keadilan. Tapi tiga perkara ni, jadual bermalam, adil dalam bab nafkah, tempat tinggal tu kena adil. Kalau rumah sama besar.
Keperluan sama cukup. Kereta sama okey. Tak apa. Atau kalau bab kasih sayang ke kawan ni lebih daripada kawan ni, nak buat apa tu? Dah nak buat apa? Baik. Itu maknanya fa in khiftum alla ta'dilu fa wahid. Maka seorang bercukup. Aw ma malakat aymanukum, atau hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Ni soal hamba lah. Dalam Islam ni dia ada hukum hamba. Dan hukum berkenaan dengan hamba ni tidak pernah dimangsuhkan dalam Islam ni. Muslim sekarang ni tidak terlibat dengan soal hamba ni kerana dia tidak memiliki hamba sebab tidak lagi berjihad. Boleh faham ni? Kita tak berjihad sebab tu tak ada hamba. Kita tak ada lawan dengan negara-negara mana. Tak ada. Duk berlawan dengan bini hari-hari pun lawan mulut. Tapi tak ada negara yang kita tawan, tak ada negara yang kita perang. Maka hukum hamba tu tidak dimangsuhkan. Jangan silap faham. Setengah orang kata, orang ceramah apa, dia kata hukum hamba sekarang tak ada hamba dah, dimangsuhkan. Tidak, tak pernah dimangsuh. Tak ada ayat pun yang memangsuhkan soal hamba ini. Tidak ada ayat. Cuma kita tidak terlibat dengan perang dan kita tidak terlibat dengan jihad. Tak ada lah hamba kerana tawanan yang ditawan dalam perang tu dikira hamba. Boleh faham tu? Ni adalah benda yang soal yang ramai orang keliru berkenaan ini. Baik. Sebab kita tidak memiliki, orang panggil, tidak berjihad dan tidak kita berlawan dengan siapa-siapa, maka tak payah. Hamba tu tidak ada, bukan dimangsuhkan. Dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat untuk mencegah kamu supaya tidak melakukan kezaliman. Kahwin seorang saja atau kahwin dengan wanita hamba, kalau negara itu negara jihad, cara yang paling mudah untuk tidak berlaku zalim. Kerana kalau kahwin lebih daripada satu, dia boleh membuka ruang kepada benda yang tidak adil. Jadi ia menyusahkan saja. Jadi Allah Ta'ala sebut adna maknanya lebih rapat sahaja kepada keadilan. Kerana ada juga suami, walaupun ada satu isteri pun tidak boleh berlaku adil, apatah lagi nak dua. Cuma orang kita ni duk nampak nak dua tu lah. Hak seorang ni pun kita tak larat nak jaga lah. Tidak boleh memberi nafkah dengan secara secukupnya dan sebagainya. Jadi kalau dua mungkin ada masalah lagi yang berlaku. Baik. Ya Allah nak supaya kita tidak berlaku zalim. Kalau kita kata kahwin ramai tapi berlaku zalim, baik tak payah kahwin, kerana zalim itu berdosa. Zalim itu berdosa. Zalim ni maknanya bukan kita menyebabkan dia sedih, menyebabkan dia apa, tak. Itu soal perasaan. Soal apa? Perasaan. Mana-mana perempuan atas muka dunia pun tak boleh menerima suami dia kahwin dua. Mana Pakcik? Tak boleh terima. Terap cakap dengan bini di rumah. Tak makan nasi dengan hari ni. Ada pucuk kat paku saja. Nampak ni? Tak boleh terima. Itu soal perasaan. Tapi kita bahas di sini soal adil. Soal adil. Adil tak adil ni, baik, contoh saya bagi supaya mudah faham. Kalau isteri itu sakit, suami sihat, zalim kalau isteri tak bagi suami itu kahwin lain. Sebab suami itu ada perasaan, bukan potong kayu suami kita. Bismillah. Boleh faham ni? Isteri itu ada penyakit, tak boleh nak melunaskan suami, hal keperluan suami dengan baik. Maka zalim ataupun tidak dia membiarkan suami dia begitu, duk syok seorang gitu, duk makan roti canai kedai mok janda tu, duk syok seorang-seorang. Nak beritahu ke bini, kita pun takut. Bini itu kecil manis, 24, 21, 24, 21.
kita duk sihat lagi. Macam mana? Ni orang perempuan kena fikir juga. Dan kalau dia sihat, dia mampu, tak ada masalah. Kezaliman tu kena tahu istilah zalim ni. Maka dua-dua tak boleh zalim. Sama ada anak kahwin ni, dia tak boleh buat zalim, ataupun isteri pun tak boleh buat zalim. Baik. Itu semua orang faham lah, tak payah kita hurai banyak-banyak. Ayat yang ke-8 pada hari ini Allah Ta'ala sebut, wa idza hadara al-qismata ulil qurba wal yatama wal masakina farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Baik. Ayat ni dia ada hukum di sini. Berkenaan dengan kaum kerabat yang bukan termasuk dalam golongan dia panggil ashabul furud. Iaitu semasa pembahagian harta pusaka dilakukan, maka ada orang yang datang daripada golongan lain yang mungkin dia tu saudara mara kita, mungkin dia saudara mara kita, sama ada datang tu daripada kerabat kita yang jauh sikit, ataupun hak mari tu anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Oleh kerana kita bincang masalah anak yatim ni, maka kita baca ayat ni sebab ada hak anak yatim dalam tu. Macam mana? Wa idza hadara al-qismata awil qurba wal yatama wal masakin, dan apabila kaum kerabat ni tidak berhak mendapat pusaka, anak-anak yatim serta orang miskin yang hadir ketika mana pembahagian harta pusaka itu, Allah Ta'ala sebut ada 3 golongan ayat ni. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, anak-anak yatim. Dan yang ketiga, orang miskin. Awil qurba, satu, kaum kerabat. Wal yatama, anak yatim. Yang ketiga, wal masakin, orang miskin. Ketika mana dia datang ketika wa idza hadaral qismah. Al-qismah ni maknanya majlis pembahagian harta pusaka. Mungkin dia ni mari dalam keadaan yang memang dia tak ada hak harta pusaka tu, tapi dia mari dengan sebab dia tu kerabat, ataupun dengan sebab dia tu ada hak anak yatim. Allah Ta'ala sebut qurba dalam ayat ni, maknanya kaum kerabat yang jauh sikit, yang tidak dapat harta pusaka tersebut, kerana kaum kerabat adik-beradik dekat je yang kita nak bahagi ni harta pusaka. Apakah yang patut kita buat pada mereka? Allah Ta'ala sebut farzuquhum min. Ini Allah Ta'ala sebut, maka berikanlah mereka sedikit daripadanya. Berikanlah sedikit kepada mereka, tapi bukan daripada bahagian harta pusaka tu, kena faham. Bukan daripada harta pusaka tu, cuma ambil harta yang lain. Untuk apa? Tanda kita syukur dapat harta percuma. Harta pusaka ni harta percuma sebenarnya. Ayah kita harta banyak, dia mati, kita tak payah usaha dapat pada kita tanah situ, tanah situ, tanah sini. Percuma, tak payah usaha. Janganlah pula kita berdoa supaya ayah kita mati cepat sikit, nak dapat harta percuma. Jangan jadi macam orang Yahudi tu, bunuh cepat-cepat dia nak harta tu. Tapi nak beritahu harta tu harta percuma. Tanda kita syukur dengan harta percuma tu, maka kita bagi. Kita bagi bahagian kita. Bukan daripada bahagian harta pusaka tu, tapi bahagian kita bagi. Allahu Akbar. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah Ta'ala kata. Ini. Dan berkatalah mereka dengan perkataan yang baik. Berilah kepada mereka perkataan yang baik, perkataan yang indah, perkataan yang okey. Maknanya beri mereka makan jamuan, bercakap mereka dengan bercakap yang baik, jangan halau mereka, jangan hampakan mereka ataupun memalukan mereka. Jangan hampakan mereka, buat dia malu, dah beri makan pada dia, tanda ada bersyukur. Ayat ni, pendapat yang lain mengatakan bahawa ayat ni telah mansuh dengan ayat ulil qurba, kaum kerabat yang dekat dan bukan ahli yang mendapat faraid tersebut. Ada juga ulama kata tidak mansuh ayat ni. Dua pendapat. Tapi sebenarnya ayat ni masih lagi
digunakan, kerana kalau orang tu mari dalam majlis pembahagian harta pusaka, maka kita boleh bagi, kita kena bagi kepada dia sedikit daripada apa yang kita dapat. Maknanya kita bahagi dulu, tanda kita bersyukur. Ambillah bagi awak, sebab awak ni dengan arwah ni baik, awak banyak tolong dia. Awak pun bukan orang yang mendapat harta pusaka, anak-anak yang dapat, tapi tanda bersyukur dapat harta percuma. Mungkin dengan sebab pok 20 belah mok tiri dia jauh tu, tak makan harta pusaka, tapi dia yang tolong menega, dia yang tolong apa, kita bagilah dia sikit. Ataupun ada kaum kerabat yang jauh tu terdiri daripada anak yatim, terdiri daripada anak yatim, maka kita letakkan kepada bahagian mereka untuk sama-sama kita jaga, kerana kita mendapat harta yang free, yang percuma. Sebab tu apabila kita mendapat satu perkara yang gembira, Islam mengajar kepada kita supaya kita buat jamuan, jamu orang makan, belanja orang. Kerana apa? Mendapat satu khabar yang gembira. Contoh akikah. Akikah ni gembira sebab dapat anak. Kenduri akikah, masa 7 hari kita sembelih kambing, panggil orang makan. Kerana apa? Bersyukur dapat anak. Lepas tu kita pun cukur rambut dia, beri nama kepada baby tu, pada budak tu, cukur rambut dia, timbang berapa berat rambut dia mengikut nilaian emas. Lepas tu kita sedekah, tanda kita bersyukur. Kita luluh projek ke, boleh jual tanah ke, semua ni beri orang makan, beri orang makan. Dan Nabi SAW suruh at'imut ta'am, beri makan kepada orang. Ini adalah suruhan Nabi kita Muhammad SAW. Kita dapat berita gembira, contoh kita jual tanah, satu tanah kita jual, dapat duit, kita beri orang makan. Budaya ni kadang-kadang kurang berlaku di kalangan kita. Saya saja nak buat jamuan, orang kita rasa macam rugi, kena ada tahlil sikit baru okey. Dia nak pergi juga hak tidak sunnah tu, dia tak mau ambil sunnah Nabi SAW. Nabi kata beri makan pada orang, mudah. Orang mari makan, doa pada orang yang beri makan. Allahumma ta'im kama ta'amana, usqi man saqana. Ya Allah, berilah makan kepada orang beri makan kepada aku, dan berilah minum kepada orang beri minum pada aku. Nabi ajar begitu. Kita hak dapat makan ni kena sembahyang hajat dulu, tahlil dulu 100 kali, baru mari. Hak tu pun kata menu saja. Kita tahlil bergegar rumah-rumah. Tak. Tengok mi goreng saja. Dia kata kalau begitu aku tahlil slow. Tak perlu pun benda tu. Sebab benda tu tidak diajar oleh Nabi SAW. Nabi ajar beri makan pada orang, jamu makan. Lepas tu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita bersyukur pada Allah. Sebab itu hak anak yatim ada dalam tu. Ada dalam tu. Kita bagi pada dia sikit. Tanda kita bersyukur mendapat harta pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ayat yang ke-9, ayat atas tu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Baik. Allah nak beri motivasi kepada kita semua menjaga kepentingan anak yatim yang kita sebut tu, kerana kita pun ada anak juga. Maka kita perlu fikir. Allah, perumpamaan Allah sangat hebat. Apa kata kalau kamu mati, contoh anakmu kecil-kecil lagi, tentu kamu bimbang tak ada orang jaga anak kamu, dan anak kamu hidup dalam keadaan begitu. Baik, dia ni ayah dia dah mati dah. Perasaan yang kamu ada tu, begitulah perasaan ayah dia ada. Apa tindakan yang kamu buat kalau kamu ni mati untuk meninggalkan anak-anak ni? Kamu nak buat macam mana? Allah Ta'ala sebut, وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Baik, وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Dan taklah takut orang-orang yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka, mana dia mereka mati. Tentu mereka akan rasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Kita
kena ada perasaan bimbang, fikir siapa yang akan jaga anak kita kalau kita sudah tiada. Benda tu kena ada. Baik, dah patut bila bimbang begitu nak buat apa? Oleh kerana itu, pengajaran yang kita dapat bahawa kita bimbang, lalu kita pun cari harta secukupnya untuk anak-anak kita ini. Memang tak cukup harta ni, tapi paling kurang dalam masa kita tak ada, dalam masa iddah isteri kita tu, dia boleh hidup. Dalam isteri kena pergi cari rezeki, kena buka kedai dalam masa iddah tu kan tak elok. Tu kan tak cantik orang kata, sebab isteri kita masih iddah lagi. Begitu juga dengan orang yang kematian isteri dan sebagainya, ataupun kematian suami. Menjadi anak tersebut, dan Allah Ta'ala tuju khitab ayat ini kepada orang lelaki, kepada kita semualah. Kerana yang menjaga anak tu, memberi asas makanan itu, yang pertama sekali ayah tu. Kalau hilang mak, dia lain hilang ayah. Boleh faham ni? Tak ada mak, anak tu perlu kasih sayang seorang ibu. Tak apa, pakcik, ibu banyak. Faham ni? Orang lelaki pun tak ada edah apa. Ibu banyak tak apa, tapi soalnya ni, bila dia mati ayah tu, punca pendapatan tu hilang. Sebab ayah duk bekerja. Bila ayah duk bekerja, kalau katakan isteri dia ni tak bekerja, duk di rumah sebagai suri rumah, apa yang kita tinggal dalam edah tu untuk harta anak-anak kita? Tu Islam suruh kita fikir. Suruh kita fikir. Yang pertama. Yang keduanya, Allah Ta'ala nak sentuh hati ini supaya kita tahu bahawa anak yatim tu perlu kepada penjagaan. Sebagaimana kita letak anak kita, siapa akan jaga dia kalau aku mati? Sekarang dia kena fikir juga, siapa nak jaga dia? Sebab ayah dia mati dah, kita tak mati lagi ni. Itu Islam menyentuh perasaan manusia. Baik, ayat ni sebenarnya ditujukan kepada orang yang nak infak harta lebih daripada 1/3. Sedangkan ada anak-anak kecil lagi. Contoh ayat ni daripada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi SAW, memberikan keseluruhan hartanya dalam wasiat. Maka sabda Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang bermaksud, Nabi sebut sepertiga itu banyak, sesungguhnya lebih banyak lagi kamu meninggalkan kepada warismu dalam keadaan kaya, dan lebih baik daripada kamu meninggalkan dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain. Hadis ini rawahu Muslim, riwayat daripada Muslim. Maka kalau kamu ada harta, kamu tinggal banyak tak apa pada waris kamu ni, walaupun kamu tu niat baik nak bagi infak semua sekali, tapi kamu kena fikir juga kamu masih ada anak-anak kecil, dan apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anak kecil lepas daripada kamu tak ada. Boleh faham ni? Mungkin sebab ni lah orang kita ada anak-anak kecil lagi, kadang-kadang dia beli tanah sebagai aset yang mungkin boleh jual tanah tersebut kalau dia mati. Mungkin sebab tu juga, sebab dia ada anak kecil lagi. Dah bila anak tu besar dah, boleh cari rezeki sendiri dah, apa tukar nama tu pada nama dia kan, tanah tu. Kita duduk pegang nama kita, buat apa lagi? Susah lah kalau kita mati, susah. Bagi siap-siap. Siap bagi. Ada orang jenis begitu, dia hidup lagi dia bagi dah, bagi semua. Tak orang saya dulu masa sebelum mati dia buat gitu, bagi habis tanah dia bagi anak dia semua sekali. Mati senang, urus 2-3 perkara. Kadang-kadang tanah tu sampai berlapis. Mari di peringkat cucu dah, peringkat anak tak selesai lagi, sama-sama cucu ni bergaduh berkelahi. Puncanya mari pada kita. Mari pada kita. Sedangkan kita minta ke Allah, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Tu di antara doa Nabi sallallahu, menjadikanlah kematian aku ini waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr, rehat daripada semua kejahatan. Kita nak kubur kita ni rehat. Kita faham rehat tu apa dah? Rehat ni maknanya duduk tenang fikiran, tak ada fikir apa, tu makna rehat. Kalau duduk fikir lagi, orang tak panggil rehat, orang panggil mikir. Rehat tak ada apa, relax minum kopi petang-petang, tu rehat.
Kita nak mati, kita tu rehat. Selepas kita berhempah pula duduk atas muka dunia ni, duduk macam-macam kita hadapi cobaan, ujian, mati kita rehat. Tu yang kita nak. Rehat pula, rehat yang panjang. Rehat sampai kiamat tu, rehat kita. Jadi bagi siap-siap. Tanah tu bagi pada orang yang berhak untuk menerima. Dan tinggalkan kepada anak tu banyak lebih baik. Baik. Falyattaqullah, maka nak takut pada Allah. Maksud ayat ni takut pada Allah maknanya kita kena lihat ketetapan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berhak menerima dan siapa yang tidak berhak. Wa qulu qawlan sadida, hendaklah kamu mengatakan dengan perkataan yang betul, qawlan sadida, ucapan yang baik yang menepati syariat. Berkata baik kepada mereka. Ini hukum kepada mereka yang nak jaga anak yatim. Kerana bila ibu bapa meninggal, maka harta itu diuruskan oleh walinya. Bila ibu bapa dia meninggal, yatim piatu kita panggil, maka harta itu diuruskan oleh walinya yang diberi amanah oleh mahkamah. Ulul amri yang beri amanah untuk menjaga harta tersebut, maka dia pun pegang amanah itu dengan baik. Yang penting sekali, takut pada Allah itu kena ada dalam menjaga harta ini. Kerana ramai orang yang terlibat dengan harta yang tidak baik, yang akhirnya boleh menjahanamkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qulu lahu qawlan sadida. Sadida ni, sadid maknanya dinding asal dia. Dinding. Kalau dinding rumah kita tu kita akan jaga daripada ada lubang. Orang zaman dulu dinding kayu lah, dinding kayu. Ada lubang kita tutup, kita tampal. Mana qawlan sadida ni, kamu kena berkata betul-betul, jangan bengkok-bengkok, jangan kiri kanan, jangan getak, biar straight cakap kamu. Allah panggil cakap dalam keadaan tepat. Tak ada kona kiri, kona kanan, tak ada. Jenis ada orang bercakap dia kona kau tu, dia kona kau ni. Kalau tuan-tuan pergi di Kedai, kalau ke Pakistan, kita masuk kedai dia, bukan Pakistan saja, dia Pakistan tu, negara dia lah. Kita kata pergi kedai dia, kita kata beras ni ada. Ada kata ada. Masuk. Kita pun masuk. Dia pun kita tengok belakang. Dia kata baru sudah habis, dia kata. Dia punya kona tu dah. Dia suruh masuk kedai dia dulu sebenarnya. Masuk. Ada dia kata tunggu. Dia duduk atas kursi apa. Dia pergi cari belakang tu. Dia pun tahu dah habis beras tu. Bukan dia tak tahu. Jenis bercakap bukan qawlan sadida. Dia pergi kata, oh, baru sudah habis. Yang ini ada yang ini. Sama dengan yang itu. Tu hak dia nak tu. Dia tunjuk hal lain. Kita pun tengok lebih kurang orang lelaki pula beli tu ambil. Kita kata. Itu tidak qawlan sadida. Baik. Dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala, kita sentuh sikit, ada cara komunikasi. Allah Taala sebut dalam Quran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dimulakan dengan perkataan qawlan. Kalau kita tengok yang pertama, Allah Taala sebut surah An-Nisa ayat yang kelima, qawlan ma'rufa. Allah Taala sebut yang pertama, dia bermaksud bercakap menggunakan perkataan yang mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Qawlan ma'rufa. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat kelima. Ini cara komunikasi dia panggil. Cakap biar orang faham. Kalau kita bercakap sejam pun orang tak faham apa, nak buat apa? Elio kita pun rugi. Nabi SAW pesan pada kita, cakap ni biar ikut status orang yang mendengar. Siapa hak depan kita? Kalau orang kampung cakap bahasa kampung mudah-mudah tak apa, mudah dia faham. Kalau kita cakap dengan profesor apa dah, cakap cara profesor. Kalau seorang profesor mari mengajar di kampung guna bahasa pelik-pelik, nah, satu anjakan paradigma, dia kata orang kampung kata benda tak apa pula.
Kita tak tahu. Dia kata tak tahu apa boleh kata tak. Apa dia kata pelik seorang-seorang duk fikir. Dimanipulasi, dia kata pelik lagi manipulasi ni. Nampak ni? Ada orang yang salah cakap berkenaan dengan tu. Orang kampung silap faham. Ada juga gitu. Ada tuan-tuan betul. Cerita ni cerita sungguh. YB dia pergi masuk dalam kampung. Dia kata kita perancangan kampung ni kena ada blueprint, dia kata. Blueprint makna perancangan yang baik. Orang kampung silap faham, dia kata blue film, dia kata. Pedih. Betul tu. Lepas tu sampuk seorang pak cik, dia kata tak apa orang Kelantan. Tak apa, dia kata YB blue film kita siap berlakon dah, dia kata. YB kata blue film kat mana? Dah. YB kata blue frame. Jangan main-main. Nah, tu. Teruk tuan-tuan. Tu yang arwah Ustaz Ismail kamu cerita tu. Tok Khatib baca khutbah tu. Ya, kerajaan membuka banyak pakulantai di universiti, dia kata. Pakulantai, fakulti. Tu arwah Ustaz Ismail kamu cerita dah. Dia kata fakulti, dia kata pakulantai. Abang suruh baca khutbah dulu, dia baca atas mimbar. Nampak tu, jadi gitulah. Allahu Akbar. Jadi qaulan ma'rufa. Kena bercakap biar ma'rufa, biar orang faham. Dan nak faham ni, kalau tak faham boleh tanya. Tanya kalau tidak memahami. Boleh. Baik. Yang keduanya, qaulan sadida, disebutlah ayat yang saya huraikan tadi. Seperti dalam ayat ni bercakap menepati syariat dan jelas. Tak ada kona-kona, tak ada sama-sama, tepat. Tak ada sorok apa, tak ada sembunyi apa. Itu makna qaulan sadida. Yang ketiganya adalah surah An-Nisa juga, ayat yang ke-63. Itu qaulan baligha. Qaulan baligha. An-Nisa ayat 63. Iaitu kata-kata nasihat yang memberi kesan sampai masuklah hati manusia. Dan benda ni ada pada Nabi SAW. Balighni walau ayah. Balighni sampai daripada aku. Qaulan baligha, daripada perkataan yang sama tu. Maknanya kamu kena sampaikan benda yang betul-betul masuklah hati manusia, memberi kesan dan bekaslah jiwa dia. Sebab tu kita diminta beri tazkirah, minta beri nasihat. Nasihat tu bukan marah, tidak. Nasihat tu benda yang boleh merasa kesan di jiwa. Boleh fikir panjang, fikir soal akhirat, soal kematian, soal apa yang kita nak buat lepas pada kematian. Itu dia panggil qaulan baligha. Yang ke 1, 2, 3, 4, seterusnya. Yang keempatnya qaulan karima, suratul Isra ayat yang ke-23. Qaulan karima ni biasanya dia menegur dengan menggunakan kalimah yang sesuai. Allah tak letak ayat qaulan karimah ni dengan ibu bapa. Ibu bapa. Kalau kita guru sekolah, kita tegur anak murid kita, tak sama dengan kita tegur mak ayah kita. Tak sama. Cikgu di sekolah dia biasa dia apa? Mu faham tak ni? Faham tak ni? Mesti tanya kita tak? Faham cikgu, faham. Bagi aku beri soalan tak boleh jawab. Budak sekolah, anak murid kita, boleh kita bercakap gitu dengan mak ayah kita. Mak faham tak ni? Mak faham dah, faham. Tak kita tanya pula. Itu bukan qaulan karimah, tidak. Tapi qaulan karimah ni perkataan yang baik pada ibu bapa kita. Mak kalau tak faham, beritahulah. Itu perkataan lain. Boleh faham ni? Perkataan sesuai dengan mak ayah kita tu. Walaupun kita nak tegur dia buat satu benda yang tidak menepati syariat, kita nak tegur dia. Nak tegur dia tu tegur dengan cara yang betul. Kadang-kadang anak tu silap guna ayat teguran yang menyebabkan dia bergaduh. Antara kedua tu bergaduh. Sebab apa? Tegur dengan cara yang tidak baik. Nah, itu penting. Sebab tu Allah Ta'ala kata, aqulu lahu qawlan karima. Qawlan karima makna apa?
perkataan yang baik-baik yang sesuai dengan keadaan dia sebagai seorang ibu bapa. Kita dengan kawan kita hak rapat sikit lain, kita tegur dengan kawan kita hak jauh sikit. Beza. Supaya kita bercakap tidak menyentuh perasaan dia. Baik. Tu 1 2 3 4, kelimanya qaulan maisura. Ha ni penting. Surah Isra ayat 28 menggunakan ucapan yang lembut, dan ucapan ini Allah Subhanahu wa taala sebut ucapan ni Allah Ta'ala sebut qaulan maisura ni ucapan yang mudah, ucapan yang menyelesaikan masalah. Contoh, duk mesyuarat, duk gini bincang-bincang sejam mesyuarat tak selesai. Nak tahunya siapa dia nak buat belakang. Gitu je. Kita kena mudahkan. Tak apa, saya cari orang. Bahagian ni saya urus. Duit-duit apa-apa ni kita claim lah dengan masjid. Masjid pula buat payah pula nak bayar duit nak tu, padahal bukan duit dia apa. Duit masjid, bukan masjid ni Venezuela. Tak kasi tak faham dah. Ada jenis masjid gitu. Oh dia payah nak buat keluar duit nak tukar meter lampu pun kena mesyuarat juga. Nak tukar lampu kena mesyuarat, nak tukar tu mesyuarat, padahal keperluan masjid buat lagi lah mesyuarat apa ni benda baik. Nak mesyuarat ni nak bincang, kita nak besar belakang tu, nak we kontraktor A ke kontraktor B, baru mesyuarat. Sebab ada pilihan. Ni ketok situ, kunci ni tak ada situ sini, nak mesyuarat juga sebab apa? Nak beli lampu, nak beli kunci. Apa dia lah tu? Boleh faham ni? Kena pagi-pagi. Jadi kena faham lah tu. Kita bagi mudah. Suara apa lama-lama? Allah. Mesyuarat masjid sejam. Mana sabar sejam? Macam mesyuarat kabinet ni. Macam mesyuarat Perdana Menteri. Dia mesyuarat Perdana Menteri sabar dia lama. Sebab apa? Banyak kementerian nak buat tu nak buat ni. Masalah banyak. Kita mesyuarat masjid tu pun susah. Jadi kita kena bagi mudah. Urusan bercakap biar mudah. Mudah. Senang. Ada apa tu imam? Hak ni saya cari. Kalau tu nak cat tu, nak cat apa? Kawan saya ada seorang tukang cat. Nanti saya bagi harga berapa dia nak. Besar mesyuarat. Satu. Kenapa? Kerana kita bagi mudah kat urusan tersebut. Baik. Dengan bini kita pun, isteri pun kena mesyuarat. Mesyuarat abang nak buat macam mana ni? Berbincang. Tapi taklah mesyuarat gini, kita mulakan dengan isteri tak payah lah. Mesyuarat ke isteri tu lain sama saya bawa kereta pun tak apa. Macam mana bang anak kita ni? Dia sekolah kenapa tak apa jadi, nak masuk sekolah mana? Tak apa. Hasil daripada mesyuarat tu penting, perbincangan tu penting. Kadang-kadang tak formal pun, tak payah bini mesyuarat, kita kumpul 3-4 orang, kita nak lesah masalah ni macam mana. Kena bagi qaulan maisura. Yang akhirnya qaulan layyinan. Surah Taha ayat yang ke-44, maksudnya bercakap dengan lemah lembut. Itu memang ni bukan mudah untuk kita bercakap ni. Tetapi Allah Ta'ala sebut qaulan layyinan ni semasa Nabi Musa diperintah supaya berjumpa dengan Firaun. Maknanya bercakap lembut dengan orang yang bukan ahli syariat, ahli tauhid, orang bukan Islam, untuk dia menerima satu perkara. Kita kena berurusan dia dengan baik. Dia tak semayang contoh dia. Kita kena qaulan layyinan, bercakap dengan guna bahasa yang lembut kepada dia. Macam mana awak tak semayang dia begitu? Firaun, Nabi Musa disuruh oleh Allah, faqula lahu qaulan layyinan. Mungkin kat Firaun, Musa mau kena ingat Firaun ni tara, jahat dia ni, mau kena bercakap baik-baik. Maknanya Firaun cuba mau fikir gini macam mana. Bincang dengan Firaun, kata baik-baik. Tidaklah kata masuk-masuk jumpa Firaun, mata Firaun ni mata darah banyak, nak mampu esok lusa tak mau beriman ke? Bukan gitu. Itu bukan qaulan layyinan. Itu nak ajak bergaduh. Nah, Firaun hak tara, hak jahat, ajak bergaduh lagi dia nak, sebab orang jahat ni memang suka nak bergaduh ni. Lalu qaulan layyinan itu penting dalam medan dakwah. Wallahu alam. Insya-Allah
pada minggu yang sekali lagi kita akan sambung bab berkenaan dengan perintah mendermakan harta kepada anak-anak yatim. Ada 2-3 ayat lagi insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.